Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani penonton. Apa khabar? Kami ucapkan kepada anda, semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat saja, insya-Allah. Kita berada dalam bulan Ramadan ini, so pastinya kita akan mengangkat topik-topik berkenaan dunia kesihatan, dan pada ketika ini anda menyaksikan kami di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik bersama dengan sahabat pengacara saya Nirwan. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Munawar, sedar tak sedar Munawar, dan juga penonton di rumah. Kita dah masuk ke lap yang terakhir, final lap di bulan Ramadan, iaitu 10 hari yang terakhir, dan hari ini tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah, dan nampak gayanya masing-masing berkejar-kejar untuk terutamanya melakukan ibadat di 10 malam yang terakhir ni, Munawar. Alhamdulillah, 21 Ramadan 1444 Hijrah, dan pastinya hari ini bukan saja kita memberi penekanan terhadap topik yang berkaitan dengan isu kesihatan fizikal kita, tapi juga kita ingin memberi penekanan terhadap isu kesihatan mental dan juga kestabilan emosi kita. Betul, Munawar. Saya teringat satu petikan kata-kata yang pernah Munawar sebut dalam diari rawat juga. There is no health without mental health. Itu betul. Satu petikan yang saya ingat sampai bila-bila. Masa tu saya belum lagi bersama dengan diari rawat, Munawar. Tapi itu satu, walaupun nampak simple, tapi ia satu yang sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat penting. Dan malam ini topik yang kita akan bincangkan adalah minda sihat Ramadan. So pasti kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, 500,000, hampir 500,000 golongan dewasa rakyat Malaysia ini mengalami kemurungan. Betul. Dan situasi ataupun statistik ini merupakan satu perkara yang sangat membimbangkan untuk kita semua rakyat Malaysia. Jadi pentingnya untuk kita bawakan kepada anda minda sihat Ramadan pada malam ini. Jadi kita akan memperhalusi apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental yang baik dan apakah tanda-tanda yang memperlihatkan seseorang itu mengalami gangguan kesihatan mental. Betul, Munawar. Kadang-kadang mungkin ada yang bertanya, kenapa minda sihat difokus ke dalam bulan Ramadan? Kenapa bukan bulan-bulan yang lain? Ada specialnya di bulan Ramadan ni kerana mungkin dari segi kita punya gaya hidup ataupun dari segi kita punya jadual waktu kita mungkin dah berubah. Mungkin ada faktor-faktor yang kita akan bincangkan bersama dengan pakar yang kita bawakan pada malam ini. Tapi sebelum itu, sama-sama kita saksikan teaser yang kita sediakan untuk anda, Minda Sihat Ramadan. Okey penonton, itu mukadimah lah berkenaan dengan topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu minda sihat Ramadan. Seperti biasa, kami buka ruang diari rawat pada malam ini untuk anda berinteraksi bersama kami. Anda boleh ajukan sebarang soalan ataupun berkongsi pengalaman anda berkenaan dengan isu kesihatan mental bersama kami. Bagaimana caranya? Melalui Facebook rasmi kami, iaitu Berita RTM ataupun DRRTM. Okey, kita terus saja perkenalkan tetamu kita di studio. Silakan, pastinya kita nak perkenalkan dua orang tetamu yang hadir pada malam ini untuk membincangkan berkenaan minda sihat Ramadan, iaitu Dr. Muhammad Faiz Nazim Baidileh yang merupakan pegawai perubatan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan KKM, dan juga di hujung sana saya agak bersongkok, iaitu Encik Megat Faris Irfan Megat Hairudin, pegawai psikologi kaunseling Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan KKM. Assalamualaikum, salam bulan Ramadan. Waalaikumsalam. Jadi baik, sebagai membuka bicara kita pada malam ini, mungkin kita teruskan dengan definisi mungkin yang apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental dan apa berkaitannya dengan bulan Ramadan. Silakan doktor. Okey, terima kasih Cik Nirwan atas jemputan dan juga pihak RTM lah kerana menjemput kami dari Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan ataupun National Centre of Excellence for Mental Health untuk berbicara tentang minda sihat Ramadan, tentang kesihatan mental di bulan Ramadan ini. Jadi
sebelum saya pergi jauh tentang istilah itu, saya nak kongsikan sedikit statistik dan data lah. Tadi Munawar ada kongsikan, saya kongsikan semula berdasarkan tinjauan kebangsaan, kesihatan dan mobiliti tahun 2017. Data menunjukkan bahawa 1/5 daripada pelajar berumur 13 sehingga 17 tahun mempunyai masalah kemurungan. 2/5 mempunyai masalah keresahan dan 1/10 mempunyai masalah stres. Sementara seperti yang Munawar kongsikan sebentar tadi, tinjauan pada tahun 2019, 2.3% prevalence kemurungan dalam kalangan dewasa di Malaysia. Sementara 424,000 kanak-kanak mempunyai masalah kesihatan mental. Kita kongsikan data ni bukan nak menakut-nakutkan, tapi untuk menceritakan tentang situasi ataupun gambaran masalah kesihatan mental di Malaysia ni dan betapa perlunya tindakan segera dan perlu dipandang seriuslah, dan oleh itu KKM telah melakukan pelbagai aktiviti dan program advokasi promosi kesihatan mental demi memperkasakan kesihatan mental masyarakat lah. Okey, tapi untuk kita perkasakan, kita kena bagi masyarakat faham apa itu kesihatan mental. Dan untuk kita fahamkan, kita kena tahulah istilahnya. So bila kita cakap pasal kesihatan mental, stigma ataupun salah faham masyarakat adalah kesihatan mental ni adalah penyakit mental. Orang gila, orang tidak waras, sakit jiwa dan sebagainya. Tapi tidak. Kami berpegang bahawa kesihatan mental itu milik semua. Sebab apa? Kesihatan mental menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 2001 adalah apabila seseorang individu itu dia menyedari akan potensi diri dia, dia boleh berdaya tindak terhadap stres dalam kehidupan seharian, dia boleh bekerja secara produktif dan dia boleh menyumbang kepada masyarakat. Dengan wujudnya keempat-empat elemen ini, barulah kita katakan seseorang itu mempunyai kesihatan mental yang baik. Tapi macam saya cakap tadi, kita ada stigma tentang penyakit mental. Masyarakat sebenarnya kena faham bahawa kesihatan mental ni ada satu spektrum. Mungkin di satu hujung adalah kesihatan mental dan satu hujung lain adalah penyakit mental. Tapi di tengah-tengahnya adalah masalah kesihatan mental yang mana mempengaruhi banyak rakyat Malaysia ataupun masyarakat umumlah secara global. Dan bila kita cakap pasal masalah kesihatan mental pula, saya kena bagi tahu masalah kesihatan mental adalah apabila seseorang individu itu dia mempunyai gangguan terhadap emosi, perasaan dia sehingga menyebabkan dia tidak boleh berfungsi dengan optimal dalam kehidupan seharian dia. Contohnya bila mana seorang pekerja dia tidak mempunyai kesihatan mental yang baik, dia mempunyai masalah, dia pergi kerja, tapi dia tak boleh melakukan tugas dengan baik, dia tak boleh melaksanakan tanggungjawab dia sebab dia tengah stres, dia tengah murung ataupun dia tengah keresahan. Jadi benda ni sebenarnya dipanggil presenteeism. Dia ada tapi dia tak buat apa-apa. Tapi tak ada, betul. So yang inilah kita kata bila someone tu ada masalah kesihatan mental. Sementara penyakit mental pula adalah bila seseorang itu telah didiagnose. Dan biasanya penyakit mental ni adalah mereka yang mempunyai masalah kefungsian otak sehingga menyebabkan gangguan ketara dalam fungsi kehidupan seharian sampai dia tak boleh hadap cabaran hidup sehari-harian. Itulah makna-makna. Tadi ada menyentuh berkenaan stigma masyarakat terhadap isu kesihatan mental. Kita akan kupas berkenaan stigma masyarakat tu, tapi terlebih dahulu kita nak dapatkan kefahaman daripada Encik Megat sendiri. Berdasarkan statistik yang dikongsikan oleh doktor tadi, suatu situasi yang sangat membimbangkan kalau kita bandingkan tahun sebelum-sebelum ini. Jadi bagaimana kita boleh gambarkan kepada masyarakat, khususnya bulan Ramadan yang mulia ini, apa antara faktor pencetus yang boleh menyebabkan gangguan kesihatan mental? Encik Megat. Okey, terima kasih kepada Munawar. Jadi soalan yang sangat menarik untuk kita sama-sama kita faham bahawa kita lihat ada banyak faktor pencetus kepada gangguan kesihatan mental. Kalau kita sama-sama kita lihat dalam situasi yang terdekat dengan kita. Contoh dalam bulan Ramadan ni kita ada dari sudut penyesuaian rutin harian itu sendiri. Kita nak menyesuaikan diri dalam rutin harian kita tu. Betul. Dari sudut penyusunan masa tu. Jadi kalau biasanya kita bangun sahur, kita bangun awal. Kan ada sebagian orang dia kena bangun awal, kemudian aku tak boleh tidur ni. Kalau aku tidur ni terlajak nanti. Betul. Kan? Jadi aku kena berjaga. Dan apabila berjaga, samalah kita akan melalui rutin harian bekerja seperti biasa. Dan apabila kalau kita faham kita balik kerja kan, masa pada bulan Ramadan ni kita faham ada sebahagian tempat kerja tu sebahagian balik awal. Apabila balik awal, sudah tentu lepas tu nak pergi ke bazar kan, bazar Ramadan kan. Jadi kat situ kesesakan jalan raya juga antara salah satu menjadi pencetus kepada gangguan kesihatan mental. Selain daripada kita menyesuaikan diri dengan rutin harian, kita nak bangun sahur, kemudian kita nak bertarawih. Lagi-lagi kita sekarang
dalam 10 malam yang terakhir. Kita nak mengejar Lailatul Qadar, betul tak? Kan? Jadi malam Lailatul Qadar ni kebiasaannya orang akan merebut peluang. Merebut peluang untuk berjaga malam, untuk solat sunat, berjaga malam untuk buat amal ibadah yang lain, baca Quran ke apa. Jadi di situ berlaku satu kesukaran ataupun cabaran bagi seseorang dia nak menyesuaikan diri dengan rutin harian. Kalau tak buat rugi. Betul. Sangat rugi sebab bulan Ramadan ni dia datang sekali dah setahun. Betul? Setahun sekali Ramadan. Dia kalau bulan yang lain ni adalah ibadah-ibadah yang lain. Cuma bulan Ramadan ni bulan yang special, bulan yang sangat istimewa kan. Dan antara pencetus kepada gangguan kesihatan mental lagi seperti seseorang itu kalau kita lihat dari sudut kos untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri kan. Kita sebagai orang dah nak beli langsir kan. Dah siap nak buat kuih raya lagi kan. Ada prepare kan. Kalau kita pernah dengar kan tahun lepas raya terkejut. Betul. Raya terkejut. Jadi itu juga menjadi salah satu yang sebagai masyarakat jadi satu kerisauan. Jadi mengganggu dari sudut kesihatan mental juga sebenarnya. Jadi ada sebahagian orang bila ni pihak autoriti nak isytiharkan raya bila. Tapi apa-apa pun dalam hal ini kita serahkan kepada badan autoriti agama untuk mengisytiharkan bila raya tu kan. Dan kemudian dari sudut yang lain kita lihat sebagai orang dia apabila dia nak berpuasa Ramadan. Jadi menjadi satu tekanan bagi dia apabila bulan-bulan yang lain dia boleh makan macam biasa kan. Dia boleh breakfast, dia boleh makan tengah hari, lunch ke apa. Tapi bulan puasa ni dia kena menahan diri daripada lapar dan dahaga. Makan dan minum kan. Jadi ada sebagai orang aku ni dah biasa kalau waktu sekarang ni aku makan. Betul. Kan? Makan roti canai ke nasi lemak ke apa kan. Tapi bulan puasa ni satu bulan tarbiyah bagi aku. Satu bulan yang boleh mendidik aku supaya mendidik nafsu aku, mendidik nafsu makan, minum dan daripada melakukan perkara-perkara lain lah yang membatalkan puasa sebenarnya. Jadi itu antara yang kita sebutkan sebagai pencetus kepada gangguan kesihatan mental itu sendiri. Sebenarnya ada banyak lagi contoh. Contohnya seperti seseorang yang ada penyakit kronik. Kan penyakit kronik kan biasa doktor, pegawai perubatan dia akan sarankan waktu pemakanan ubat tu bila. Jadi sebahagian mereka kalau aku tak puasa ni rugi. Betul. Satu kerugian bagi aku. Tapi kalau ikutkan orang yang sakit kronik ni diikut saranan doktor, ada sebahagian doktor mungkin dia boleh adjust kan waktu pemakanan ubat tu. Ataupun ikut kepada keadaan kalau dia sakit, kalau ikut hukum hakam lah dia ada kelonggaran untuk tidak berpuasa kalau kronik ni kan, sakit kronik tu. Jadi kat situlah. Okey, itu penjelasan yang cukup orang cakap panjang dan lengkap bagi saya. Sebab mungkin saya percaya banyak lagi contoh-contoh yang lain yang akan mencetuskan kepada kesihatan mental di bulan Ramadan ni kan. Betul. Jadi apa-apa pun kita akan mengupas dengan lebih lanjut. Kita akan bersama dengan dua pakar kita ni untuk terus mengupas, mendalami minda sihat Ramadan. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika, kita akan jumpa selepas ini di Diari Rawat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Mainan ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Hasing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsanya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmah. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia.
Raya dah nak dekat. Rumah tak kemas lagi ni. Senang je buat. Masukkan info bank sebelum tawaran ini tamat. Ibu. Bulan puasa mana ada hantu, Ibu? Inilah taktik scam APK malware. Hanya mak turun aplikasi daripada platform rasmi dan jangan beri maklumat bank anda kepada sesiapa. Hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 untuk laporkan scam. Biar peka, jangan terkena. Baik, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Di tangan saya pada ketika ini adalah panduan untuk kita mengamalkan 10B. Jadi kita akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada anda. Apakah antara tips ataupun kaedah penjagaan kesihatan mental yang baik khususnya dalam bulan Ramadan ni. Kita bagi ruang kepada doktor untuk memberi penjelasan kepada penonton. Apakah amalan 10B yang perlu kita lakukan ni, doktor? Okey, terima kasih Munawar. Macam yang Munawar pegang tu kita panggil ladybug, kipas ladybug. Dia guna untuk kipas sebenarnya. Kawal marah. Oh, okey. Tak ada. Tapi kita dekat situ kita ada kongsikan amalan 10B. Sebenarnya ni adalah salah satu tips ataupun cara yang kita ajar untuk kurangkan atau tangani masalah-masalah seperti stres ataupun rasa marah dan sebagainya, tekanan kesihatan mental tu sendiri. So amalan 10B ni kalau kita boleh go through one by one lah sikit-sikit kan. Contoh yang pertama sekali adalah bersyukur. Bersyukur tu kenapa benda tu penting adalah sebab kebanyakan orang atau ada beberapa sebilangan orang yang mana dia mempunyai masalah kesihatan mental bila mana dia hidup dia duk membanding-bandingkan orang. Dia bandingkan situasi diri dia dengan situasi orang lain. Kenapa aku ni kerja aku macam ni je, gaji aku macam ni, tapi orang tu kerja tak sehebat mana pun tapi gaji gah. Tak apa macam dia duk bandingkan, kenapa orang tu dah kahwin, bini cantik, anak ramai, aku ni bujang. Kita bujang kan. Okey, burn diri sendiri orang cakap. Tapi bila kita duk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tu yang mencetuskan perasaan tidak enak, tidak selesa, tidak tenang dengan diri sendiri. Dan disebabkan itulah antara perkara pertama yang kita perlu cuba amalkan adalah sifat ataupun rasa bersyukur tu. Rasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih tu, sebagai seorang Muslim lah, kita rasa itulah seadanya dan sebaiknya untuk kita. Selain daripada itu adalah bernafas dengan teratur. Bernafas dengan teratur ni, dalam banyak-banyak 10B ni sebenarnya saya secara peribadi sangat menyukai bernafas dengan teratur. Sebelum saya mula belajar tentang kesihatan mental, saya tak tahu pasal pernafasan teratur ni sebab yang kita tahu waktu aerobik dulu lah, tarik nafas, naik atas, lepas tu lepas macam tu je. Tapi sebenarnya ada teknik pernafasan dalaman yang saya rasa mungkin kaunselor kita Encik Megat nanti boleh ajar ke macam mana. Yang mana teknik ini sangat berkesan untuk membantu seseorang dalam menghadapi tekanan ataupun stres semasa kejadian. Contohnya bila seseorang itu dilanda panic attack ataupun keresahan, amalkan teknik pernafasan dalaman yang betul ini. Tarik nafas betul-betul, tahan dan lepaskan, dan benda tu ulang berkali-kali dan dia akan mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam status diri semasa tersebutlah. Dan antara lain adalah beritahu diri ataupun berkata relax lah. Kita cakap dekat diri kita, kita keep on bagi saranan ataupun idea kepada diri kita, apa-apa pun berlaku, bertenang dulu, relax dulu. Seteruk mana pun situasi atau masalah melanda diri kita tu, tenang dulu, take your time, ambil masa untuk berfikir elok-elok, baru kita ambil tindakan. Contohnya bila kita marah kan, kita boleh berhenti, kita fikir apa yang kita nak buat. Contohnya marah dekat kedai makan lah, makanan lambat sampai waktu Ramadan kan, buka puasa makanan lambat sampai ni. Marah membuat-buat ni. Dulu saya tak dapat lagi. Kenapa orang tu dia datang lambat lagi daripada kita kan. So kita berhenti dulu. Lepas tu kita fikir elok. Kita fikir kalau aku marah, aku baling meja ke apa, aku bertengkar dekat kedai makan tu, apa kesan dia? End up lagi lambat nak makan tu. Ataupun kena pergi ke kedai lain, beratur lagi, ambil turn lagi. So bersabar dulu. Mungkin waktu tu kita minta kurma ke, kita makan dulu and then pergi solat dan datang balik makanan sampai. Itu antara benda yang kita boleh fikirkan sebenarnya. So kita kena berkata relax lah, bertenang, ambil tempoh untuk berfikir. Dan seterusnya adalah beribadat. Especially dalam bulan Ramadan terutamanya. Dalam bulan Ramadan ni beribadat
menariknya saya rasa adalah beribadat tak semestinya adalah kita melakukan sesuatu perkara, tetapi juga kita menahan diri daripada melakukan perkara yang lain. Contohnya adalah semasa bulan Ramadan ni keberkatan dia adalah kebanyakan orang boleh mengawal ketagihan. Contohnya, antara ibadat kita adalah kita mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang kita ketagih sebelum ini. Contohnya, mungkin ada orang Muslim ataupun tak kisahlah siapa-siapa bukan Muslim pun, dia ketagih untuk merokok, minum arak, lepas tu mengambil dadah ataupun melakukan perbuatan berisiko lah. Jadi perkara-perkara ini hanya akan merosakkan lagi status kesihatan mental kita. Tapi masa Ramadan, kita akan ada semangat yang lain. Betul. Sebab Ramadan, puasa itu sendiri adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Betul. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari lah. So, kita dapat lihat keberkesanan ataupun kebaikan bulan Ramadan itu dalam menjaga status kesihatan mental kita. Selain daripada itu, berkongsi masalah dengan seseorang. Ini adalah benda yang saya rasa sangat kata-kata prominent atau besar lah untuk lelaki. Sebab lelaki jarang nak kongsi masalah. Ego. Ego. Tak pun kadang-kadang kita lelaki ni tak nak menyusahkan orang sebenarnya. Betul. Kita tak nak rasa macam kita membebankan orang lain lah. So, benda ni bila kita tak kongsi masalah, kita pendam, dia orang cakap kan macam api dalam sekam, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. So bila akan makan kita perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Sebab itulah kita kena belajar untuk berkongsi perasaan. Tapi berkongsi perasaan kena kongsi dengan orang yang kita percaya, dengan orang yang rapat dengan kita, orang yang tersayang. Yes, kalau kita kongsi dekat Facebook contohnya, dekat laman media sosial, ataupun kita kongsi pada orang yang entah siapa-siapa yang kita tahu, dia tak akan membawa faedah dekat kita. Tahu-tahu dia pergi cerita dekat orang lain dan sebagainya. Itu kita risaukan. So kita kena pilih orang yang betul. Contohnya keluarga, kaunselor ataupun pergi je ke klinik kesihatan. Kita ada perkhidmatan kaunseling di sana. Kerajaan ada sediakan. Mereka ini adalah orang-orang yang sesuai dan berkaliber lah untuk membantu kita. Termasuk juga Doktor, KKM ada menyediakan platform talian hotline untuk individu meluahkan perasaan ataupun depresi yang dialami, Doktor. Betul. Pelancaran, semasa kita melancarkan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental yang mana telah dilancarkan pada 21 Oktober 2022 tu, kita turut melancarkan talian HEAL 15555. Saya ulang sekali lagi, talian HEAL, Help with Empathy and Love, 15555 ataupun 15555. Silakan hubungi sebab talian ini beroperasi dari 8 pagi sehingga 12.30 malam setiap hari. Termasuk cuti masa raya nanti call. Tak ada masalah. Dia dikendalikan oleh pegawai psikologi kaunseling KKM yang berdaftar dan mereka ini mengendalikan kes-kes krisis kesihatan mental seperti tingkah laku bunuh diri, kemurungan, panic attack, keresahan dan sebagainya. Silakan hubungi mereka jika anda betul-betul memerlukan. Okey, seterusnya banyak lagi sebenarnya 10 B ni. 10 B. Ini baru berapa? Baru 6 B. Ada lagi 4 B yang belum kita sentuh lagi dalam amalan yang terbaik. Amalan 10 B ini itu dah cukup panjang berjela penerangannya dan insya-Allah lagi okey, baik. Untuk kepada Encik Megat. Encik Megat, dari segi psikologinya Encik Megat, macam mana kita nak mengenali seseorang itu mempunyai masalah gangguan mental? Okey, soalan yang sangat-sangat menarik untuk sama-sama kita kupaskan. Jadi bagaimana kita nak mengenali seseorang itu, mungkin dia ada isu dari sudut psikologi kan. Jadi kita lihat adakah di situ dia ada tanda-tanda. Okey. Tanda-tanda ataupun gejala-gejala yang boleh menyebabkan dia terkesan dari sudut psikologinya. Kalau kita lihat dari sudut kemurungan, seseorang yang ada kemurungan. Kalau kita lihat berbalik kepada definisi kemurungan itu apa kan? Seseorang yang sedih yang berpanjangan dalam tempoh 2 minggu ataupun lebih. Okay. Dan antara simptom ataupun tanda-tanda yang seseorang itu dia ada kemurungan. Seperti loss of interest. Dia hilang rasa minat, hilang rasa seronok nak buat satu perkara. Sebelum ni dia ada hobi. Hobi yang dia minat buat, benda yang dia suka buat. Tapi pada satu masa tu dia macam sudah hilang rasa minat, seronok nak buat satu perkara. Secara tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Tapi dalam tempoh 2 minggu ataupun ke atas. Sebab kalau ikut apa yang disebutkan oleh pakar, dalam diagnos inilah kita tidak sewenang-wenang ataupun simply untuk diagnos seseorang itu ada kemurungan ataupun tidak. Kita berbalik kepada pakar. Cuma
Cumanya kalau kita mungkinlah ada rakan-rakan kita, ada sahabat kita, ahli keluarga kita yang ada tanda-tanda sedemikian, dia macam loss of interest, hilang minat, dia hilang semangat, motivasi untuk buat satu perkara. Pendek kata, kalau contoh dia bekerja kan, dia bekerja pada asalnya performance. Dia punya performance dia sepanjang bekerja sebelum ni nampak hebat. Wow. Tetapi apabila kita tengok satu masa tu, kenapa prestasi dia semakin merudum ni? Performance dia semakin menurun. Jadi kat situ, kalau kita nampak orang yang seperti ini, kita cuba bantu dia. Dan sama ada kita menjadi pendengar, be a good listener. Pendengar yang terbaik kepada orang. Kadang-kadang kalau orang ni dia nak meluahkan apa yang dia rasa, apa yang terpendam dalam hati, kita dengar terlebih dahulu apa yang dia nak berkongsi dengan kita. Sebab sebagai orang kadang-kadang bukan dia nak nasihat terlebih dahulu, tapi nak kita dengar. Itu tentang kemurungan kalau contoh kita sebut. Kalau contoh dari sudut macam keresahan, anxiety kan. Seperti sebahagian orang kalau dia ada simptom-simptom, seperti contohnya sakit dada kan, sesak nafas kan, badan menggeletar, menggigil. Kalau orang yang macam ni, itu tanda-tanda bahawa dia ada simptom-simptom ke arah keresahan itu sendiri. Jadi kalau kita sebagai sahabat rapat, rakan ataupun ahli keluarga, kita cuba bantu dia ke fasiliti yang terdekat lah, fasiliti kesihatan seperti klinik kesihatan atau di hospital lah. Jadi kita tengok kepada keadaan seseorang itu. Berlaku perubahan tak? Memberi kesan tak kepada kefungsian hidup dia? Kita tengok sebelum ni dia happy go lucky. Dia boleh gelak, ketawa, dia boleh bergurau, beramah mesra dengan kita. Tapi pada satu hari tu kita nampak berbeza jauh dengan sebelum ni. Perubahan yang besar. Tengok dari sudut luaran dia. Sebelum ni dia sekerap melemparkan senyuman kepada orang lain. Tapi kita tengok dia ada perubahan. Dia masam kan, kita tak senyum kan di situ. Di situlah kita cuba, awak okey ke? Tanya dia. Are you okay? Tanya dia. Tanya khabar dia. Ada apa-apa yang saya perlu bantu ke? Apa yang saya boleh bantu awak kan? Ada apa-apa berlaku ke? Di situlah peranan kita sebagai orang yang berada dalam ruang lingkup, maksudnya support system tu. Sistem support, sistem sokongan itu sendiri. Kita menyokong dari sudut emosi dan psikologi dia supaya dia boleh berfungsi sebagai manusia dalam kehidupan. Dia boleh menjalani rutin harian macam biasa, macam orang lain. Boleh bekerja dengan baik, boleh bersekolah, belajar macam biasa, macam tu. Alhamdulillah. Itu pentingnya peranan sistem sokongan sosial, khususnya untuk kita memperkasakan masyarakat, untuk kita memberi bantuan, khususnya kita menangani isu berkenaan kesihatan mental ini. Selepas ini penonton, kami akan bawakan kepada anda tips-tips ataupun panduan yang akan kita kemukakan, khususnya kita dapatkan daripada pakar-pakar kita, teknik pernafasan dalam, dan juga kita ada teknik relaksasi otot dan juga teknik grounding. Semuanya seketika nanti. Kita nak saksikan terlebih dahulu kapsul farmasi, iaitu berkenaan diabetes dan Ramadan yang kami sediakan ini. Hai semua, untuk episod kali ini saya nak kupaskan sedikit berkaitan dengan isu sakit gastrik tapi nak puasa. Pesakit yang selalu alami gastrik ini pasti ada masalah untuk berpuasa kan, sebab gastrik juga dikaitkan dengan keadaan tak boleh berlapar. Jadi menyebabkan mereka tak dapat nak teruskan puasa. Dan dalam pada itu masih ramai pesakit yang beranggapan puasa adalah punca tercetusnya serangan gastritis yang kerap semasa berpuasa. Perkara ini selalu dikaitkan dengan faktor tak ambil makanan, jadi akan menyebabkan tahap asid meningkat dalam badan. Betul ke? Okey, sebenarnya masa kita berpuasa, sistem penghadaman berehat dan rembesan asid gastrik menurun. Jadi masalah sakit atau rasa senak perut kesan rembesan asid gastrik yang tinggi adalah tidak betul. Lagi satu, bila ada serangan gastrik, mesti anda kerap ambil ubat tahan sakit untuk kurangkan rasa sakit kan? Tapi sebenarnya pesakit perlu tahu, pengambilan ubat tahan sakit ketika serangan gastrik akan memburukkan lagi keadaan. Sebabnya, bahan yang terkandung dalam ubat tahan sakit ini, ia boleh mengurangkan penghasilan prostaglandin. Prostaglandin adalah sejenis bahan kimia seakan hormon yang bertanggungjawab untuk melindungi lapisan perut kita daripada dihakis asid gastrik. Jadi, bila prostaglandin ini berkurang
berkurang, maka menyebabkan permukaan dalam perut menjadi mudah terhakis oleh asid gastrik. Jadi jom saya kongsikan tips ketika berpuasa. Pesakit gastritis dinasihatkan untuk segerakan berbuka puasa sebaik masa waktu. Mulakan berbuka puasa secara ringan, contohnya ambil kurma, makan sedikit kuih atau buah-buahan dan minum air kosong. Kemudian tunaikan dulu solat maghrib, selepas itu barulah ambil makanan yang lebih berat. Hidangan berbuka puasa dan bersahur pula perlu elakkan kategori makanan seperti makanan bergoreng, makanan dalam tin kerana kandungan asid yang tinggi, minuman berkarbonat, makanan yang mempunyai asid yang tinggi seperti limau, oren, tomato, makanan-makanan yang pedas, makan dengan kuantiti yang banyak dan mengambil minuman mengandungi kafein yang tinggi seperti kopi dan teh. Ini penting supaya proses pencernaan makanan mudah berlaku. Seterusnya dapat mengelakkan berlakunya serangan gastrik. Untuk pengambilan ubat pula, kalau arahannya adalah 1 kali sehari, pesakit dinasihatkan untuk ambil ubat pada waktu sahur. Kalau arahannya 2 kali sehari pula, ambil ubat pada waktu sahur dan berbuka. Manakala kalau 3 kali sehari, ambil sewaktu berbuka, bersahur dan selepas tarawih. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC di talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Bagi mereka yang ada masalah gastrik, tak bermakna mereka tak boleh berpuasa. Berpuasa sebenarnya adalah baik untuk kesihatan. Pengambilan ubat untuk gastritis yang diberikan oleh doktor dengan betul dapat memastikan pesakit menjalani ibadah puasa seperti biasa. Dapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi berkenaan kesesuaian keadaan kesihatan untuk berpuasa, pemakanan dan ubat-ubatan yang perlu diambil ketika berpuasa. Cadangan saya, ada 130,000 orang miskin Tegar, hardcore poor dalam negara kita. Saya katakan pada tahun ini kita mesti noktahkan kemiskinan Tegar dan negara ini. Gunakan agama dan mengatakan tidak ada dalam Islam program menoktahkan kemiskinan sebab Islam menggalakkan bayar zakat. Tak betul. Sebab itu saya bagi contoh Khalifah Umar Abdul Aziz. Ya. Jadi apa mereka kata saya tak peduli. Arahan saya dan jemaah menteri putuskan tahun ini dengan cara apapun seluruh kementerian dan jentera kerajaan mesti mengambil langkah termasuk GLC, GLIC bantu menoktahkan kemiskinan Tegar di Malaysia ini. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua.
Alhamdulillah penonton masih lagi bersiaran bersama kami dalam Diari Rawat. Topik kita pada malam ini adalah berkenaan minda sihat bulan Ramadan. Dan seperti yang saya janjikan kepada anda, kami nak bawakan kepada anda teknik-teknik bagaimana sekiranya anda diserang panic attack ataupun serangan panik, ataupun anda dalam keadaan yang resah ataupun dalam keadaan distress, bagaimana caranya? Kalau kita dengar tadi, salah satu caranya adalah teknik pernafasan dalam. Bagaimana? Saya cuba dululah. Betul ke tak? Kita tanya pakar lah, Cik Megat. Betul ke tak teknik pernafasan saya tadi? Okey, sebenarnya kalau teknik pernafasan dalam ni, dia ada cara dia. Kalau mudah kita nak ingat rumus dia. Ingat 4-5-4. Maksudnya 4 kiraan 4 saat, 5 saat dan 4 saat. Jadi cara dia kita nak buat teknik pernafasan dalam ni macam mana? Cara dia kita buat sekarang, kita buat terus. Okey, sekarang ni Encik Munawar, pejam mata. Okey, tangan kanan letak di dada. Okey, tangan kiri letak di perut. Okey, tujuannya apa? Supaya kita menarik nafas tu, kita tarik nafas betul-betul sedalam-dalamnya sampai perut kita kembung. Okey, sekarang kita mulakan. Okey, fokus kepada pernafasan. Okey, tarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus perlahan-lahan melalui mulut. 1, 2, 3, 4. Okey, Encik Munawar boleh buka mata. Okey. Kita kena ulang berapa kali untuk teknik nafasan? Kebiasaannya kita akan buat 3 ataupun lebih. Bergantung kepada seseorang. Sebab mungkin sebagai orang kalau 3 tak cukup, dia buat lebih lagi. Supaya dia boleh fokus kepada pernafasan dia. Supaya pernafasan dia stabil. And then pada masa yang sama dapat mengubati keresahan dia pada masa yang sama kan. Maksud mengubati keresahan tu dapat kawallah keresahan dia. Sekurang-kurangnya kalau dari tahap skala 10, 10 tu keresahan yang tinggi. Jadi apabila dia buat teknik pernafasan dalam tu, dia akan kurang sedikit. Mungkin dia kurang 10 ke 4. 10 ke 5 dia akan kurang banyak di situ. Okey, itu teknik pertama lah yang kami kongsikan kepada anda. Teknik kedua adalah teknik relaksasi otot. Apakah itu? Mungkin ada yang kalangan penonton kita yang pertama kali mendengar, Encik Megat. Apa antara caranya? Okey, jadi teknik relaksasi otot ni satu teknik yang kedua supaya kita nak dapatkan ketenangan untuk kawal keresahan kita. Mungkin sebagai orang dia rasa distress, tekanan yang melampau. Contoh masa kerja, aku stres ni, tak dapat nak capai apa yang aku nak dalam masa terdekat ni. Okey, relax sekejap. Relax. Okey, aku kena relax sekejap. Okey, sekarang sama-sama jom kita buat sama-sama teknik relaksasi otot. Okey, sekarang ni kita nak ajak penonton di rumah jugalah. Sambil menonton kami di kaca televisyen pada ketika ini, jom kita bersama-sama kita buat teknik relaksasi otot. Pertama sekali kena duduk terlebih dahululah. Betul. Okey, dan cara seterusnya? Okey, cara seterusnya, sekarang ni kita akan bermula daripada muka kita. Okey, sekarang kening kita sekarang ni cuba angkat ke atas. Okey, tahan. 1, 2, 3. Okey, turun. Okey. Kemudian mata kita ni, kita pejamkan mata kita. Okey, kita pejamkan mata kita, pejam sekuat-kuatnya. Pejam sampai otot pada mata kita ni dia akan rasa tekanan. Okey, pejam. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, kemudian kita buka perlahan-lahan mata kita. Okey. Kemudian ada lagi sebenarnya, dia akan sampai kaki sebenarnya. Sekarang ni Encik Munawar cuba senyum selebar-lebar yang mungkin. Senyum selebar-lebar yang mungkin dalam kiraan 1, 2, 3. Dah cukup lebar tak ni? Cukup lebar. So dia akan rasa tekanan pada bahagian pipi kita kan. So di otot muka kita. Kemudian bahu kita pula. Kita turun pula kan. Okey, turun ke bahu. Bahu sekarang ni Encik Munawar cuba angkat tangan atas. Angkat tangan atas. Okey, tolak atas macam kita tolak sesuatu yang beban yang berat kan. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, cuba turun. Supaya bahu kita ni dalam keadaan relax. Sebab kita rasa tegang. Kan sebagai orang kalau dia sakit kepala, dia rasa stres, dia rasa tegang kat bahagian ni. Betul. Tujuannya apa? Kita nak meregangkan kita punya tekanan di bahagian ni, tekanan urat kita kan. So, kita akan regang dengan cara kita buat teknik relaksasi otot. Kemudian, sekarang ni Encik cuba lunjukkan kaki ke hadapan. Okey, lunjukkan kaki ke hadapan. Sekarang ni kaki cuba ke bawah. Okey, ke bawah. Tolak ke bawah. Okey, kemudian tahan dalam kiraan 3 saat. 1, 2, 3. Okey, cuba naik seperti biasa. Kemudian
Pergi pula ke atas, ke belakang pula. Okey. Kiraan 1, 2, 3. Okey. Okey, sekarang ni kembali ke asal, kaki kita ke bawah. Okey. So sebenarnya teknik relaksasi otot ni dia bermula daripada muka kita. Face expression kita. Kan kadang-kadang muka orang dia, kadang sebagai orang dia rasa macam dia masam kan. Orang senyum mungkin sebab stres. Jadi tujuannya kita buat senaman muka, relaksasi otot supaya kita muka kita ni kurang sedikit stres tu sebenarnya. Kemudian di bahu kita, di kaki kita. Itulah dia punya teknik relaksasi otot, sebenarnya simple saja, mudah. Sangat simple. Kita boleh amalkan bukan saja di rumah tapi juga di pejabat. Kalau ialah kadang-kadang kita menghadapi tekanan kerja ni, kita boleh terus buat teknik relaksasi otot ini. Okey, teknik yang terakhir saya kiranya antara yang teknik kita nak kongsikan kepada anda adalah teknik grounding. Apakah yang maksudkan teknik grounding ni, Cik Megat? Teknik grounding ni kita supaya kita being in present. Maksudnya kita here and now. Kita sedar bahawa kita sekarang berada dalam realiti. Sebab kadang-kadang kalau orang yang mungkin dia ada keresahan, dia akan teringat perkara-perkara yang belum berlaku lagi. Masih belum lagi berlaku. Dan benda itu memberi satu tekanan dan keresahan kepada dia, dan dia asyik terfikir, mudah nak faham overthinking kan. Pernah dengar overthinking kan? Betul. Itu yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita buat teknik grounding teknik ni supaya kita here and now. Kita berada di sini dan pada masa yang sama kita be in reality dalam semasa. Jadi grounding teknik ni apa dia? Kita nak fokus dengan reality semasa kita, dengan sekarang, dengan siapa kita berada, di mana kita berada. Kita fokus pada masa itu. Jadi mudah. Grounding teknik ni, ingat rumus. Tadi ada rumus 454 kan untuk teknik pernafasan dalam. Betul. Tapi kalau untuk grounding teknik grounding ni, ingat 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. Apa 5, 4, 3, 2, 1? Okey. Apa dia? 5 tu dari sudut penglihatan. Cuba cari 5 perkara yang kita boleh nampak. 5 benda, sesuatu. Yang berada di hadapan kita? Di hadapan kita ataupun di sekeliling kita. Kita cari 5 perkara. Sekarang ni Encik nampak 5 perkara. Apa 5 perkara yang Encik boleh bagi tahu kepada saya? Saya nampak pada detik ini kamera di hadapan ni. Okey, kamera satu. Lagi kedua? Saya nampak meja dan kursi di hadapan kita. Okey, meja, kursi. Yang ketiga? Okey, saya nampak rakan-rakan kru penerbitan kita. Ada Nirwan di belakang sana, doktor pun ada. Doktor Nirwan semua ada kan? Okey. Yang keempat apa? Dan yang keempat, kita boleh nampak tanda diari rawat di hadapan ni. Diari rawat. Okay. Yang kelima? Kelima, paling dekat kalau saya tengok tangan saya lah. Diri saya sendiri lah. Diri sendiri kan. Jadi sebenarnya kita nak aktifkan deria penglihatan kita supaya kita sedar dalam realiti sekarang. Kita sedar bahawa kita sebagai orang mungkin dia akan terfikir perkara yang lepas, perkara yang menyakitkan dia, perkara yang memberi kesan kepada emosi dia. Dan sebagai orang dia teringat perkara yang masa akan datang. Perkara yang tak berlaku lagi. Tak berlaku tapi dia akan teringat dan memberi tekanan kepada dia. Di situlah kita nak fokus kepada masa sekarang. Sebab itu kalau perasan, Encik Munawar perasan tadi, here and now. Dua keyword ni penting supaya kita fokus dengan realiti. Dan keempat, tadi yang kelima kan, 5 perkara dengan penglihatan. 4 ni dari sudut pendengaran kita. Kita dengar apa di sekeliling kita. Supaya kita nak mengaktifkan pendengaran kita, deria pendengaran kita supaya kita fokus dengan apa yang bunyi di sekeliling kita. Okey, cuba Encik berkongsi dengan saya apa 4 bunyi yang Encik dengar sekarang ni. Okey, antara bunyi yang saya dengar pada detik ini selain suara penerbit kita di dalam telinga, kita boleh dengar juga arahan daripada rakan-rakan kita di sekeliling. Okey, dan kita boleh dengar muzik. Siapa pula yang main muzik kat belakang? Okey, dan kita boleh dengar antara perbincangan daripada Nirwan dan juga doktor di belakang sana. Ya. Okey. Tapi kalau menarik, kalau melibatkan pendengaran ini, lagi menarik orang kata, lagi baik sekiranya kita berada di hutan yang hijau, kita mendengar alarm sekeliling. Betul. Adakah itu lebih baik?
Betul. Sebenarnya kalau kita berada di lapangan, contoh di hutan ke, di tempat yang ada alam sekitar lah, kan, tempat-tempat yang hijau. So di situ sebenarnya dapat membantu juga sebenarnya, sebab kita boleh fokus pada perkara yang boleh menenangkan kita. Kan ada pokok-pokok hijau, kan, ada rumput-rumput hijau, benda-benda yang hijau. Benda tu dia akan mendapatkan salah satu yang boleh menyumbang kepada ketenangan kita sebenarnya. Membantu juga sebenarnya situasi seperti itu. Okey, kita dah dengar penglihatan, pendengaran. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya 3 perkara adalah benda yang kita sentuh. Benda yang kita sentuh. Jadi kita sentuh ni contoh di badan kita. Okey, di badan kita ni cuba Encik berkongsi dengan saya apakah 3 perkara yang Encik boleh sentuh pada tubuh badan. Tangan saya, di bahagian badan saya. Mungkin kita boleh sentuh muka kita. Okey, itu antaranya lah. Supaya kita peluk diri kita sendiri terlebih dahulu. Betul. Kalau kita berada dalam keadaan stres. Betul ke tak ni? Betul. Sebab 3 perkara ni, kita lihat kita boleh sentuh 3 perkara. Contoh, kalau contoh baju saya ni kan, saya rasa licin. Saya rasa licin. Kita boleh fokus dengan apa yang kita rasakan. And then dari sudut 2 perkara lagi yang kita boleh sentuh. Kita boleh sentuh pakaian kita, mungkin boleh sentuh muka kita kan, muka macam tu. So itu 3 perkara lah. Kemudian dari sudut 2 lagi. 2 dari sudut rasa kita. Apa yang kita rasa dekat lidah kita sebenarnya. Lidah kita ni contoh tadi kita berbuka puasa kita makan apa tadi kan? Nasi biryani. Mungkin ada lagi rasa nasi biryani. Kan rasa lagi kan? Ada rasa lagi. Jadi kat situ sebenarnya kita dapat rasa, fokus pada rasa lidah kita. Dua benda. Mungkin tak rasa. Kalau mungkin siang Ramadan kita puasa tak minum air, tak makan, kita tak rasa apa-apa kan. Cuma kita boleh rasa tasteless, tak rasa apa-apa. Kita boleh fokus dengan apa yang kita rasa pada lidah kita. Jadi kat situ sebenarnya itu 5, 4, 3, 2, 1 kan. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya dari sudut penglihatan kita. Yang satu yang tak akhir. Okey, yang satu kita dari sudut bau. Bau. Bau apa yang Encik rasa bau sekeliling ni? Satu bau? Satu bau. Bau minyak wangi saya sendirilah. Okey. Jadi bau minyak wangi sebenarnya kita fokus dengan bau. Kan? Bau tu sebenarnya mengaktifkan kita punya diri bau supaya kita berada dalam realiti sebenar. Kita berada di here and now, di mana kita berada dan masa bila sekarang kita berada. Supaya kita fokus. Baik. Terima kasih Encik Megat. Ya Allah, panduan yang sangat-sangat membantu saya kira untuk, bukan saya untuk diri saya sendiri, tapi juga yang penting untuk penonton semua, khususnya sekiranya kita diserang panic attack, serangan panik ataupun kita mengalami keadaan yang distress. Jangan risau, panduan tadi yang kami kongsikan anda boleh amalkan untuk kita memastikan kesihatan mental kita sentiasa terpelihara. Lepas ini banyak lagi kupasan yang akan kami bawakan kepada anda berkenaan dengan topik kita pada malam ini iaitu minda sihat Ramadan. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama kami dalam Diari Rawan. Aina ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Hasing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsanya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmat. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Apa ni wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan. Setelah bersara, itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP. Sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit.
perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Diari Rawat. Malam ini kita sama-sama teruskan membincang mengenai minda sihat Ramadan. Sebentar tadi bersama dengan Cik Megat berkongsikan tips-tips yang sangat bermanfaat. 5, 4, 3, 2, 1 tu especially. Dr. Faiz pun siap ada nota di casing phone tu. 5, 4, 3, 2, 1 tu untuk sama-sama mengingati. Untuk mungkin anda penonton di rumah juga mungkin boleh buat nota, letak di mana-mana, mudah untuk mengingati, untuk ingat 5 apa? 5 benda yang kita pandang seperti yang Cik Megat kongsikan sebentar tadi. Jadi doktor, daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEMH itu sendiri doktor, mungkin selain daripada talian HIL sebentar tadi, mungkin ada perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, dan mungkin ada juga mesej dan juga promosi yang ingin disampaikan kepada penonton dan juga masyarakat umum. Okey, baik. Terima kasih Nirwan. Tentang Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, seperti saya ceritakan, ia sudah dilancarkan pada 21 Oktober 2022 sebagai salah satu inisiatif untuk memperkasakan program ataupun aktiviti kesihatan mental dalam masyarakat Malaysia. Jadi bila secara dasarnya lah pelaksanaan program atau aktiviti berkaitan kesihatan mental ini adalah bertunjangkan atau berpandukan Pelan Strategik Kesihatan Mental Kebangsaan 2020-2025 yang mana dia menggariskan beberapa inisiatif. Salah satunya adalah usaha meningkatkan promosi kesihatan mental dalam komuniti. Selain itu, dia juga meningkatkan kebolehcapaian perkhidmatan kesihatan mental kepada masyarakat dengan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan komprehensif, dan antara lain adalah meningkatkan usaha kolaborasi antara kerajaan dengan agensi-agensi berkepentingan untuk meningkatkan aktiviti kesihatan mental. Jadi antara perkhidmatan ataupun langkah yang Kementerian Kesihatan Malaysia telah jalankan untuk aktiviti pencegahan adalah melalui saringan. Kita buat program saringan bagi melakukan pengesanan awal terhadap individu-individu yang mempunyai masalah kesihatan mental supaya kita boleh bagi intervensi awal. Dan perkhidmatan ini boleh dicapai melalui 1,161 buah klinik kesihatan, 60 buah hospital tidak termasuk 4 institusi mental dan juga 34 pusat kesihatan mental masyarakat mentari di seluruh negara. Banyak tempat yang masyarakat kita boleh pergi untuk mendapatkan bantuan profesional. Selain daripada itu, kita juga antara usaha yang terbaru kita berjaya lakukan adalah mendapatkan 200 orang kaunselor Contract for Service CFS yang telah ditempatkan di setiap daerah di seluruh negara untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling secara berjadual dekat klinik kesihatan tersebutlah. Dan antara lain adalah kita juga mengamalkan kita buat implementasi kempen like Stop Minda Sihat, menentasi agensi dan badan bukan kerajaan. Bahkan saya kata tadi kita nak tingkatkan usaha kolaborasi itu, kita ada 52 buah badan bukan kerajaan NGO yang sama-sama bekerjasama dengan kita untuk mempromosikan dan juga melakukan aktiviti-aktiviti advokasi kesihatan mental di seluruh negara, terutama di peringkat komuniti.
promosi kita masa Ramadan ni daripada Pusat Kecemerlangan, antara yang kita buat adalah kita lancarkan daripada awal Ramadan hari itu adalah satu hari satu tips sahut minda sihat Ramadan, yang mana kita keluarkan infografik pendidikan kesihatan mental yang padat, jitu dan berkualiti menerusi laman media sosial kita, iaitu melalui Facebook Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan ataupun melalui Twitter NCEMH KKM dan juga melalui Instagram NCEMH. Jadi kita jemputlah masyarakat di luar sana untuk sama-sama like, follow dan subscribe untuk dapatkan input bahan pendidikan kesihatan mental yang sangat berguna, termasuklah teknik-teknik relaksasi semua kita kongsi juga di sana. Sebab semua benda ni kan saya rasa ialah satu perkara yang sangat penting. Setuju. Teknik yang diajar oleh Encik Megat tadi dan teknik pernafasan tu ramai orang tak amalkan sebenarnya. Sebab apa? Benda tu percuma. Kita macam orang Mat Saleh cakap ni lah, take for granted lah benda-benda percuma ni. Betul. Sedangkan benda tu kita boleh aplikasi, kita boleh amalkan, tak perlu pergi servis bayar beratus-ratus dan sebagainya. Tapi sebab benda tu percuma, kita selalu biarkan dan abaikanlah. Sebab tu pentingnya 10B yang pertama tadi tu, bersyukur. Betul. Paling awal sekali, bersyukur. Okey, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada malam ini, secara ringkas Encik Megat, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk kita menangani stigma terhadap kesihatan mental dalam kalangan masyarakat ini. Okey, jadi bagaimana kita nak menangani stigma dalam kalangan masyarakat ni kan? Kita lihat stigma ni satu perkara yang memberi kesan kepada emosi seseorang. Apakah kesan kalau seseorang itu terkena stigma? Boleh jadi sebahagian orang dia takut untuk dapatkan bantuan daripada profesional. Jadi sebab apa orang kata, contohlah dikatakan orang yang ada penyakit mental dikatakan gila. Itu stigma yang membunuh sebenarnya. Walaupun tidak membunuh secara direct tapi membunuh secara perlahan-lahan. Membunuh apa? Membunuh semangat dia untuk mendapatkan bantuan daripada profesional sebenarnya. Jadi di situ bagaimana kita nak lawan stigma ni, sebenarnya antaranya perlu ada knowledge, kena ada ilmu tentang penjagaan kesihatan mental. Itu yang pentingnya, paling utama. Encik Megat, pastinya itu yang antara objektif yang kita bawakan pada malam ini, untuk meningkatkan kesedaran dan juga memberi ilmu pengetahuan kepada kita semua, khususnya bagaimana kita membina pemikiran dan juga kesihatan fizikal, minda dan juga emosi yang lebih sihat. Betul, bukan sekadar memastikan fizikal sihat, badan sihat, minda juga perlu sihat. Bukan saja di bulan Ramadan, malah bulan selepas Ramadan nanti minda juga perlu sihat. Jangan lupa saksikan siaran ulangan Diari Rawat kepada yang terlepas di TV1 setiap Khamis 3.5 minit petang dan saluran berita RTM setiap Rabu 3.5 minit petang. Jadi akhir kata daripada kami semua, salam Ramadan, Assalamualaikum dan selamat malam.